Untuk kesihatan elok bersenam, waktu pagi sesuai masanya. Kepada soalan nombor 6, dengarkan ini jawapannya. Ahli Yang Berhormat, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, berdasarkan Akta CIDB, iaitu Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, mana-mana syarikat kontraktor yang menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan perlulah memiliki perakuan pendaftaran sah yang dikeluarkan oleh CIDB. Berdasarkan kelulusan Kementerian Keuangan, MOF membenarkan pangkalan data kontraktor sedia ada digunakan bagi pelaksanaan projek tahun 2024, di samping kementerian boleh mempelawa dan menilai kontraktor baharu untuk menambah bilangan kontraktor dalam pangkalan data tersebut. MOF turut membenarkan agensi mempunyai pangkalan data sendiri berdasarkan senarai kontraktor yang berjaya pada peringkat prakelayakan terpilih, termasuk rekod syarikat yang pernah menyertai dan lulus penilaian tender bagi memastikan syarikat yang layak dapat menyertai pelawan tender. Bagi mana-mana syarikat kontraktor yang telah berdaftar dengan CIDB dan berhasrat untuk menyertai tender kerajaan, perlulah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agensi yang mengeluarkan tender. Manakala syarat prakelayakan pula adalah tertakluk pada pekeliling perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan seperti berikut. Pertama, agensi boleh menggunakan pakai kaedah tender terbuka prakelayakan dalam melaksanakan perolehan, termasuk juga perolehan yang tertakluk pada perjanjian FTA. Kedua, perolehan bekalan, perkhidmatan bukan perunding dan kerja yang melibatkan perbelanjaan melebihi RM500,000 setahun atau satu kontrak boleh dipelawa secara tender terbuka prakelayakan berdasarkan perancangan perolehan tahunan yang disediakan oleh agensi. Ketiga, perolehan yang boleh dilaksanakan secara tender terbuka prakelayakan adalah bekalan, perkhidmatan dan kerja yang memerlukan tapisan awal dengan kriteria tertentu bagi mendapatkan syarikat pembekal kontraktor yang benar-benar kompeten dan berwibawa. Keempat, tender terbuka prakelayakan hendaklah dipelawa di kalangan syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Keuangan dan CIDB. Tawaran yang diterima hendaklah dinilai dan disenarai pendek untuk pelawaan mengikut peringkat yang ditetapkan. Dan yang kelima, agensi hendaklah mempelawa di kalangan pembuat sahaja. Jika tidak terdapat pembuat, agensi boleh mempelawa di kalangan pembekal. Tender terbuka prakelayakan di kalangan pembuat tidak boleh dipelawa bersekali dengan pembekal. Terima kasih. Kuala Musang. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita memahami bahawa kerajaan hari ini banyak membuat pembaharuan polisi, terutama yang melibatkan perolehan kerajaan. Okay. Dan antara kejayaan kerajaan pada hari ini dalam konteks mengelakkan ketirisan dan juga rasuah ialah negara kita Malaysia telah mencapai peningkatan kepada 50 mata indeks persepsi rasuah CPI pada tahun 2023. Ini satu kejayaan kepada negara kita. Di soalan tambahan saya, bolehkah kerajaan membuat pembaharuan dengan membuka pendaftaran kontraktor prakelayakan ini pada bulan pertama setiap tahun bagi memberi hebohan kepada semua kontraktor yang layak, dan kontraktor yang layak diberi satu sijil pengiktirafan ataupun sijil pendaftaran yang tempoh sah lakunya mungkin kurang daripada 5 tahun untuk kementerian membuat penilaian. Dan bolehkah proses pendaftaran kontraktor prakelayakan ini dibuat secara berpusat, iaitu hanya satu kementerian saja, contohnya Kementerian Keuangan saja yang mencakupi perolehan projek ini bagi semua kementerian. Terima kasih. Banyak betul soalan. Saya jawab yang ketiga dulu, bahawa hal kontraktor dan pembekalan ini hendaklah melibatkan beberapa kementerian. Untuk pendaftaran yang terlibat ialah CIDB di bawah Kementerian Kerja Raya dan tentunya Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan Kementerian Pelanggan. Di JKR kita melaksanakan projek-projek bukan hanya projek JKR dan KKR, tetapi juga projek-projek kementerian lain yang kita panggil sebagai Kementerian Pelanggan. Untuk makluman yang berhormat, kita menilai apa yang berhormat sebut mengenai sijil layak bulan pertama setiap tahun sebagainya itu kita akan pertimbangkan. Tetapi untuk mendapatkan kerja-kerja ni, syarat-syarat yang sedia ada dan biasa, yang pertama hendaklah mempunyai keupayaan keuangan, yang kedua hendaklah mempunyai keupayaan teknikal, yang ketiga pengalaman dan rekod kontraktor itu, yang keempat
projek dalam tangan, ada berapa projek dalam tangan sebelum kita membuat keputusan bagi memastikan kerja-kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Tampin. Dari Tampin ke Pontian akhirnya dapat soalan tambahan. Berapakah jumlah kontrak? Kono. Berapakah jumlah kontraktor yang ada mengikut kelas ataupun grade G2 hingga G7? Berapakah jumlah yang bertaraf Bumiputera? Isu lambakan kontraktor G1 hingga G7, adakah kementerian ada cadangan untuk membekukan ataupun mengkaji semula ataupun mengetatkan pemberian lesen ini? Terima kasih, Timbalan Dipertua. Kita sedang berusaha untuk membuat tapisan kepada yang tidak aktif dan sebagainya, perlu diputihkan rekodnya. Dari segi jumlah itu ada 3 jenis pendaftaran kontraktor. Yang pertama, perakuan pendaftaran kontraktor yang boleh diguna oleh pihak swasta dan ia merangkumi jumlah kesemuanya. Untuk makluman yang berhormat, jumlahnya 132,296 kontraktor. Kemudian pada mereka yang ingin buat kerja kerajaan, dipanggil sijil perolehan kerja kerajaan. Di situ ada 84,702. Dan yang satu lagi ialah sijil taraf Bumiputera, 75,577. Dan 75,000 ini adalah 57% daripada keseluruhan kontraktor yang berdaftar. Dan untuk peringkat G1 66401, G2 22822, G3 17921, G4 5622, G5 7655, G6 1978 dan G7 9,897 kontraktor. Terima kasih.